Jadi seterusnya izinkan saya mengenalkan penceramah yang kedua ya. Iaitu Dr. Yang YY ya. Dr. Yang YY telah memulakan latihan dalam bidang psikologi klinikal di Jabatan Pediatrik UKM sejak tahun 2003 dan seterusnya sebagai seorang pensyarah pada tahun 2006. Beliau mempunyai kelayakan sarjana muda dalam Human Development dari UPM dan sarjana dalam bidang psikologi klinikal dari UKM. Dr. Yang telah dianugerahkan PhD dari University of Melbourne, Australia pada tahun 2018 di mana kepakaran beliau adalah berfokuskan emotion focused parenting untuk ibu bapa yang mempunyai anak yang mengidap penyakit kronik. Dr. Yang kini memberi perkhidmatan klinikal yang merangkumi aspek penilaian dan intervensi untuk kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran, masalah kesihatan mental selain dari gangguan emosi, tingkah laku di kalangan kanak-kanak, remaja dan juga golongan ibu bapa ya. Jadi petang ini beliau akan membentangkan topik komunikasi berkesan antara guru dan ibu bapa. Jadi saya persilakan ya Dr. Yang YY. Terima kasih Prof. Zarina. Salam sejahtera dan selamat petang. Saya rasa sangat teruja selepas mendengar perkongsian daripada Prof. Datuk Dr. Noriah tersebut tadi sebentar tadi. Saya rasa banyak dah berkongsi dengan kita. Maka saya hanya nak tumpukan sebahagian kecil saja supaya mungkin kita boleh luangkan sedikit masa untuk soal jawab nanti. Jadi saya telah diberikan tajuk komunikasi berkesan antara guru dan ibu bapa. Malangnya saya ada masalah teknikal, jadi slide-slide seterusnya dalam bahasa Inggeris saya mohon maaflah kepada tuan-tuan dan puan-puan sebab memang sepatutnya slide-slide ini dalam bahasa Melayu ya. Okey. So sekarang ni kita lihat pendidikan zaman dahulu dengan pendidikan zaman sekarang banyak yang dibincangkan ataupun diutarakan adalah tekanan yang dihadapi ataupun hubungan yang ada di antara guru dan juga ibu bapa dan anak murid. Jadi banyak ibu bapa dan juga guru menghadapi masalah untuk mencari balance dalam suasana dunia masa sekarang. Apakah hubungan yang sepatutnya mereka ada, bagaimana sepatutnya mereka berhubung atau berkomunikasi. Sebab sebenarnya kedua-dua pihak apa yang dipentingkan ataupun ialah kita punya titik persetujuan ataupun fokus kita adalah pada anak tersebut sebenarnya. Jadi kita lihat bila kita berkata tentang pendidikan ini, sebenarnya dia tidak boleh berjalan sendiri tanpa ada komitmen daripada guru-guru yang berdedikasi dan juga anak murid yang bermotivasi, yang bersemangat nak belajar dan juga menyertai ataupun memasuki alam persekolahan ini. Dan ditemani dengan ibu bapa yang juga berasa teruja ataupun bersemangat untuk anak-anak mereka. Di sini bila kita bercakap pasal high expectation, dia tidak bererti kita meletakkan ekspektasi ataupun permintaan yang terlalu tinggi, tetapi kita mempunyai permintaan terhadap anak kita supaya dia dapat mencapai potensi dia, dapat membuat sesuatu, belajar sesuatu yang baru. Hari ini adalah lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Itulah kita kata expectation untuk that growth the mindset of growth ialah anak-anak kita bersama dengan diri kita juga akan sentiasa kekal ataupun terus berkembang daripada segi itu. Jadi bila kita kata berkembang ini, konsep child friendly sekolah mesra anak, mesra kanak-kanak. Sebenarnya framework ini telah pun diperkenalkan oleh UNICEF pada tahun 1999.
Jadi konsep ini bukannya baru bincangkan sekarang, sebenarnya dah ada sekian lama, dan di sini dia berbalik kepada idea bahawa pendidikan itu adalah untuk semua. Untuk semua artinya kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapat pendidikan atau pelajaran, dan ini merangkumi semua kanak-kanak. So sama ada kanak-kanak itu mempunyai keperluan khas ataupun kanak-kanak itu daripada latar belakang yang berlainan. So bila kita bersifat inklusif, iaitu kita memasukkan ataupun melibatkan bersama semua anak-anak ini. So konsep hak untuk anak kita, untuk kanak-kanak, itu yang kita pertahankan dan juga kita nak advocate lah untuk sebagai daripada pihak hospital, para profesional dan juga cikgu-cikgu di sekolah juga ya. So di sini kita lihat bahawa pandangan ataupun penekanan kepada pendidikan itu bukan sekadar pelajaran ataupun akademik semata-mata, tetapi ia berkaitan dengan pembangunan anak, children's development. So pendidikan ini mempunyai tujuan untuk menampung atau menyokong perkembangan anak kita daripada kecil sampai besar sehingga mencapai kemampuan untuk berdikari dan bermandiri. Jadi di sini kita rasa memang bersifatkan berpusatkan anak, iaitu child-centered, keperluan anak itu sendiri dan arah tuju atau ke mana pergi anak ini. Bukan bukan kita yang tetapkan, tetapi mengikut apa yang perlu ataupun kita kata strength and weaknesses of the child, kemampuan ataupun kebolehan anak tersebut. Dan bila kita kata democratic participation, demokratik ini dia memberi suara, give a voice kepada anak kita. Jadi di bawah hak kanak-kanak, kita kata kanak-kanak ini mempunyai peluang untuk bersuara, mempunyai keupayaan untuk menentukan sendiri apa yang dia ingin cuba, ingin melibatkan diri. Dan dalam konsep fasilitator seperti yang dikongsi oleh Prof. Datuk Dr. Norian tadi, ialah kita memberikan dia peluang. Kita hanyalah facilitator dan kita menyediakan peluang itu untuk anak-anak ini mencuba. Dan seharusnya sekolah itu adalah satu persekitaran yang cukup selamat untuk anak-anak kita mencuba dan membuat salah. Sebab sekarang ini kebanyakan masa anak-anak kita takut untuk membuat salah. Sebab dia tidak merasa ataupun mengetahui, mengenali membuat salah itu sebahagian daripada belajar. So bila model sekolah yang child friendly ini, sebenarnya dia mempunyai perkhidmatan yang multidimensional, melihat keperluan kanak-kanak tersebut. Jadi dia bukan sahaja dari segi kurikulum ataupun akademik, tapi juga daripada perkembangan emosi, sosial, rohani dan sebagainya. Jadi kita kata anak itu very holistic development. So ini memerlukan full engagement and involvement, iaitu penglibatan penuh dan juga kerjasama semua pihak yang terlibat dalam kehidupan anak ini supaya hak dia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti itu dapat dijamin. Jadi semua pihak ini, siapa mereka, termasuklah ibu bapa, ahli keluarga, guru-guru, pihak pentadbir dan juga komuniti dan masyarakat setempat, sebab kita perlu datang bersama, come together untuk menyokong anak-anak kita dalam perkembangan mereka. Sebenarnya di Indonesia itu, polisi child friendly di sekolah telah pun dimaktubkan dalam pada tahun 2014. Di sana mereka telah pun memasukkan child friendly ini dalam pendidikan in the field of education dengan menekankan ada satu sistem yang secure, selamat, bersih, balance, seimbang, loving, iaitu bersifat penyayang dalam sistem mereka supaya mereka dapat melindungi hak-hak kanak-kanak ini dan juga keselamatan mereka dan perlindungan daripada keganasan,
diskriminasi dan juga sebarang mistreatment ataupun layanan yang tidak betul ataupun tidak baik. Dengan ini juga ada penglibatan, encourages the involvement. Bila di sini kita lihat, dia bukan kepunyai satu-satu kementerian ataupun satu-satu pihak. Dia memerlukan semua pihak yang terlibat untuk datang bersama untuk membuat perancangan, polisi dan juga saling kita berhubung, saling kita berkongsi tentang amalan yang sesuai dan yang sihat dan yang membantu anak-anak kita. So ada konsep, ada program Friendly Schools, Friendly Families yang ini ada di Australia dan mereka dapati sebenarnya untuk sekolah itu dapat menampung ataupun membantu anak-anak kita, sebenarnya mereka memerlukan capacity building. Jadi dia bukan satu permintaan ataupun sesuatu yang kita boleh bagi arahan sahaja. Jadi okey, sekarang kita ada perkeliling untuk sekolah perlu membuat certain things. Itu tidak cukup sekiranya kita ingin memperkasakan sekolah-sekolah kita supaya dapat menjadi satu tempat yang bukan sahaja mesra anak tapi mesra keluarga. Sebab kita mengetahui sekolah adalah rumah kedua anak dan kita juga harapkan bila anak kita tidak ada di sekolah bersama kita, yang anak kita selamat dan mempunyai dapat menjalani kehidupan yang selamat. Jadi kita perlu memperkasakan sekolah juga dan sekiranya kita perlu membuat sesuatu untuk anak-anak di rumah ataupun dengan keluarga mereka, jadi cara terbaik adalah melalui kerjasama dengan pihak sekolah supaya ini adalah satu partnership yang kita boleh buat bersama dengan keluarga. Sebab kalau kita dapat bekerjasama sebagai satu pasukan, di sinilah saya akan ulang balik selepas ini tentang bekerjasama sebagai satu pasukan. Adakah kita melihat ibu bapa sebagai team member kita, ahli pasukan kita? Pada masa yang sama sebagai ibu bapa, adakah anda melihat guru-guru anak anda sebagai teman sekerja, teman sepasukan anda untuk mencapai ataupun membantu anak dalam mencapai apa yang mereka perlu? Bila kita dapat tackle kualiti dan juga akses untuk anak-anak kita, iaitu kita dapat memastikan anak-anak kita dapat hadir ke sekolah dalam keadaan yang selamat dan dapat mencapai potensi mereka. Jadi terutamanya untuk anak-anak di sekolah rendah, tendensi is dia akan terus bersekolah, dia dapat menghabiskan zaman persekolahan dia dan dia juga boleh mencapai walaupun keadaan keluarga dia mungkin ada masalah dan sebagainya, dia still ada potensi untuk mencapai goal matlamat-matlamat pembelajaran dan transisi kepada sekolah menengah dan juga kepada college ataupun kepada universiti. Jadi apa penting komunikasi ibu bapa dan guru ini? So komunikasi ini kena berjalan setiap tahun dan kita bermula daripada satu cycle, satu pola di permulaan tahun persekolahan dan dia berakhir apabila anak itu mengakhirkan tahun persekolahan itu dan move to the next grade. Jadi dia bersambungan. So bila kita rasa proses itu ataupun pola tersebut adalah sesuatu yang berterusan, maka kita akan mula memikirkan cara-cara yang sesuai dan senang untuk kita berkomunikasi. Sebab apa yang penting ialah anak murid kita, iaitu anak ibu bapa dan kepada guru anak murid lah. Bila ada komunikasi antara ibu bapa dan guru, anak-anak ini, anak murid ini, dia akan melihat bahawa sebenarnya ibu bapa dan juga guru mempunyai matlamat yang sama dan meletakkan kebajikan anak ini, keperluan anak ini sebagai satu main point, matlamat utama mereka.
berbanding sekiranya yang kita highlight iaitu dari segi kurikulum ataupun pelan. So itu kejar silibus, tapi bukan untuk, tak semestinya untuk kebaikan ataupun fokus anak kita. Tapi bila ada komunikasi, dia dapat mengimbangi setakat mana kita exam oriented ataupun task oriented, tapi kita juga care ataupun pay attention to the child's life. So macam mana kita mencapai keseimbangan tersebut? Komunikasi yang seimbang atau berkesan sebenarnya mewujudkan satu hubungan yang penuh rasa hormat dan sayang menyayangi antara pihak-pihak ini, iaitu antara guru dengan anak murid, guru dengan ibu bapa dan juga ibu bapa dan anak itu sendiri dalam konteks persekolahan. So, saya ingin tahulah apabila anda melihat gambar ini, anda melihat anak murid anda atau anda melihat diri anda? Sama ada sebagai seorang guru yang sedang memeriksa kerja anak murid ataupun ibu bapa yang sedang cuba mendidik ataupun mengajar anak di rumah. Terutamanya pada masa sekarang dalam zaman pandemik, saya rasa kebanyakan daripada kita telah mengalami keadaan ini pada satu-satu masa. So kita yang saya sebut sebelum ini tentang partnership ialah sebenarnya antara guru dan ibu bapa itu kita saling melengkapi. Bila kita rasa sedemikian dan kita percaya yang kita ini saling melengkapi, jadi kita tidak ada pertandingan di antara ibu bapa dan guru ataupun konflik di mana satu belah pihak mempunyai harapan ataupun tekanan ataupun permintaan terhadap pihak yang lain. Ini lebih kepada bersama-sama kita mencapai matlamat yang kita sama-sama setuju dan kita boleh usahakan. Jadi saya nak bukan cabarlah, tapi ini ialah challenge kepada cikgu-cikgu yang ada di sini dan juga ibu bapa. Setakat manakah kerjasama yang anda telah jalinkan dengan anak murid, ibu bapa anak murid anda ataupun cikgu anak anda? Sebab bila satu jigsaw puzzle dalam satu kelas itu dia disempurnakan ataupun dilengkapkan, then you have the whole picture of the class. But before you can build the whole picture, so you kena start cantumkan yang boleh dicantum dahulu. Okay, so kalau kita lihat daripada segi faedah komunikasi ini, dia berfaedah untuk setiap pihak. Macam saya sebut tadi, untuk anak murid tersebut, untuk ibu bapa dan juga guru. Itulah kepentingannya mengapa ibu bapa dan guru kena berkomunikasi dan mempunyai komunikasi yang regular. Sebab kadang-kadang kita hanya berkomunikasi apabila ada masalah. Ini menyebabkan ada tanggapan ataupun impression sekiranya dipanggil oleh pihak sekolah mesti sesuatu yang negatif. Tapi kalau tidak dipanggil artinya semuanya okey. Tapi itu menyebabkan kita kurang hubungan ataupun interaksi yang sebenarnya boleh membantu tiap-tiap pihak. So satu lagi yang saya nak highlight di sini ialah tentang bagaimana cara cari komunikasi yang kita pilih itu boleh membantu kita menyampaikan sesuatu maklumat, terutamanya kalau dia one way communication, iaitu dia kalau kita hantar surat ataupun pemakluman, itu lebih kepada one way communication di mana kita tidak dapat maklum balas daripada pihak yang satu lagi dan kita tidak boleh nak tackle ataupun adjust mengikut maklum balas yang kita terima. Jadi dia lebih kita kata linear, iaitu satu arah, dan authoritative ni sebab apa yang kita nak bagi tahu itu daripada authority kita lah, ini untuk makluman anda, ataupun kadang-kadang biasanya ada arahan. So surat ini untuk memberitahu anda bagaimana untuk memulangkan buku-buku SPBT contohlah. So biasanya dia adalah arahan, dia adalah makluman dan info. Jadi keberkesanan ataupun hubungan yang dapat dibina daripada one way communication ini dia limited.
dia mungkin bagus sekiranya kita just nak mengumumkan tentang cuti sekolah bila, cuti beristiwa bila, tapi untuk mendapat feedback ya supaya kita boleh membetulkan ataupun memperbaiki ataupun di mana yang kita perlu memberikan perhatian, itu tidak berlaku. Itu hanya berlaku sekiranya kita ada two-way communication, iaitu komunikasi dua hala ya antara dua-dua pihak. Kita memberi dan mereka menerima, pada masa yang sama mereka juga memberi dan kita menerima. Jadi itu dia ada fungsi interaktif ya, iaitu dia ada perkongsian antara dua pihak. Dan biasanya bila ada perkongsian, ini memberi peluang ya, peluang untuk tiap-tiap pihak ya, untuk ibu bapa berkongsi masalah mereka ataupun fikiran mereka, dan untuk pihak guru juga supaya kita boleh memahami dan juga mencari kata-kata kesepakatan atau kesefahaman. Sebab kadang-kadang timbul miscommunication atau misunderstanding sebab kita tidak ada peluang untuk mendapatkan pencerahan. So bila ada two-way communication, feedback dia punya fokus di sini adalah untuk feedback, ya, untuk mendapatkan feedback daripada pihak yang satu lagi. Jadi dalam keadaan tersebut, biasanya perjumpaan ibu bapa dengan guru ataupun dalam phone calls, ya, kita telefon untuk bertanya khabar ataupun sekiranya ada mesyuarat PIBG. So dalam keadaan-keadaan tersebut kita harap memberi peluang ya untuk tiap-tiap pihak itu menyuarakan pendapat ataupun perasaan mereka. So bila kita rasa komunikasi ini berlaku, yang saya nak bawa kepada perhatian tuan-tuan dan puan-puan di sini ialah mungkin cikgu-cikgu terutamanya biasalah dengan verbal skills ya, kebolehan atau kemahiran berbahasa dan bercakap untuk di antara satu sama lain. Jadi di sini kita kalau bercakap, perkataan-perkataan yang kita pilih ataupun message yang kita hantar itu menjadi penting. Sama ada kita ada message yang positif di sekolah yang mengalu-alukan kedatangan pelajar seperti selamat datang, selamat balik dari semalam, selamat hari raya untuk peristiwa, ataupun selamat datang kembali ke sekolah, ataupun kami mendoakan. So itu perkataan-perkataan yang bila kita berikan, dia dapat membangkitkan ya motivasi atau rasa gembira anak-anak kita. Dan untuk yang mendengar sama ada parents itu sendiri ataupun cikgu-cikgu, dia rasa teruja jugalah. So kalau ada cikgu-cikgu menerima ucapan terima kasih cikgu daripada ibu bapa ya, ataupun cikgu saya rasa berterima kasihlah cikgu menjaga anak saya. So of course cikgu-cikgu sendiri pun akan rasa bangga ataupun lagi bersemangat ya untuk meneruskan usaha dalam mendidik anak-anak ini. So verbal skills is important. Dan yang saya nak puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan bagi perhatian ialah jenis apa message yang tuan-tuan dan puan-puan biasa berkongsi dengan ibu bapa. Adakah biasanya berfokuskan tentang masalah anak-anak ataupun juga pencapaian ataupun kejayaan anak-anak di sekolah. Ya. So non-verbal ini adalah daripada segi komunikasi yang bukan berdasarkan lisan, bukan berfokuskan lisan. So bukan apa yang kita cakap, tetapi bagaimana kita bercakap, bagaimana bahasa badan kita ya, body language kita bila kita bercakap. Itu juga penting ya, sebab kadang-kadang itu kita tak perasan tapi sebenarnya anak-anak kita memerhatikan kita. Ya. So anak-anak memerhatikan bukan sahaja cikgu-cikgu mereka tetapi juga ibu bapa mereka. Ya. So ini daripada segi komunikasi yang berkesan, kedua-dua aspek ini sangat penting. Yang ketiga iaitu interpersonal. Apa maksud interpersonal? So bila kita bercakap tentang interpersonal ni, yang penting ialah sebaik mana kita dapat berkomunikasi, sekiranya kita tidak mempunyai rasa mesra ataupun friendly terhadap orang tersebut, memang komunikasi kita ini adalah terhad ya, limited, sebab kita tidak dapat connect dengan pihak yang satu lagi.
So in that sense, bila kita ingin berkongsi dengan parents, adakah kita bertanya khabar? Same thing ya. Sekarang ni dalam zaman yang kita masing-masing so busy, berapa kerap ibu bapa bertanya khabar kepada cikgu? Apa khabar cikgu? So cikgu macam mana tahun ni balik raya kat mana ke? So you know, it's something that we used to be okay to have this conversation ya, perbualan yang kita rasa kita kenal. Dan walaupun memang betul kita kena jaga sempadan kita, tak adalah sampai too much, but still the basic of communicating yang menunjuk yang sebenarnya kita care. Mengapa bila kita bertanya khabar ini kita rasa oh susah atau senang, oh marah dan sebagainya, sebab itu menunjukkan yang kita prihatin ya, kita prihatin kepada tekanan ataupun perasaan orang yang kita communicate dengan. So at the same time ya, sekarang ni bila kita bercakap banyak tentang stres. Jadi stres ini bukan sahaja seseorang atau sesetengah orang, semua orang akan stres. Jadi kadang-kadang komunikasi kita itu tidak berkesan atau breakdown bila sama ada satu belah itu stres ataupun dua belah, dua-dua pihak adalah stres. Itu juga akan efek ya bagaimana kita berkomunikasi. Oleh itu saya sarankan atau nasihatkan supaya kita sama-sama menjaga ataupun memantau stres diri kita supaya kita boleh memastikan bahawa komunikasi kita itu berkesan. Dan pada masa yang sama, sekiranya kita melihat atau merasakan sama ada ibu bapa kita ataupun cikgu kita ya dalam keadaan stres, jadi kita kena ada compassion lah. Compassion iaitu kita kena faham dan cuba memahami dan juga menyokong ataupun support ya cikgu ataupun ibu bapa dalam keadaan tersebut. So dalam keadaan itu bila ada acknowledgement kepada tekanan yang ada ya, sama ada tekanan kerja ataupun tekanan kewangan ataupun masalah dan sebagainya, dan dirasakan sama ada sekolah itu juga satu tempat yang selamat ataupun kita boleh kekalkan dan buat rumah itu juga satu tempat yang selamat, jadi kita dapat menjaga anak kita dan kita dapat memastikan ya anak kita develop atau grow in a safe and secure environment. Jadi ini memerlukan kerjasama antara kedua-dua pihak ya. So antara guru dan juga ibu bapa di sekolah dan juga di rumah. So bila berkomunikasi ini tidak perlu rasa perlu tertekan ataupun dipaksa untuk membuat keputusan ataupun membuat penilaian ya. So kadang-kadang mungkin ada soalan yang ditanya dan kita belum bersedia untuk menjawab atau kita tidak ada jawapan, itu tidak apa, sebab dalam komunikasi tidak bererti bahawa kita mesti ada sesuatu kepastian. Kebolehan untuk berkomunikasi adalah kita boleh share bahawa setakat ini saya tak perasan, saya tak pasti tentang tu, mungkin saya boleh beri perhatian atau sebagainya. Itu juga salah satu cara untuk kita berkomunikasi. Sebab yang penting ya, tadi kita banyak tekankan antara guru dan murid. Mengapa penting untuk kepercayaan tersebut? Sebab bila ada kepercayaan, maka segala usaha kita ataupun segala usaha dan komunikasi kita itu akan jadi lebih senang dan lebih lancar. So same thing, kita ambil apa yang kita belajar tadi dengan antara guru dan murid, dan kita letak antara guru dan ibu bapa juga, sebab juga penting ya guru dan ibu bapa ini saling percaya, saling percaya mempercayai. Bila keadaan itu wujud, maka dapatlah kita buat pasukan, dapatlah kita sama-sama okey, jom tujukan apa yang kita boleh buat untuk anak ataupun bagaimana apa yang saya boleh buat di rumah supaya cikgu di sekolah jadi senang. So that's the partnership. Dan kalau ada masalah di rumah, boleh berbincang dengan cikgu dan cikgu dapat memahami dan come together. So the idea is that we can come together because we are communicating, and kita tidak mengharapkan perfection lah daripada satu sama lain. Tadi kita ada good enough teacher, at the same time good enough parents. So we are not expecting perfect parent. Ya, so kita juga kena faham bahawa tiap-tiap individu adalah berlainan.
tiap-tiap anak murid itu berlainan dan tiap-tiap ibu bapa kita juga individu yang berlainan. Jadi mereka mungkin ada cara mereka sendiri dan kita tidak perlu mereka semua membuat benda yang sama. Itu cabaran untuk kita menerima ataupun berinteraksi dengan individu-individu yang berlainan inilah. Okey, jadi sekiranya kita nak menyampaikan kepada ibu bapa bahawa yang kita ni prihatin kepada anak mereka, maka kita juga perlu memberitahu mereka ataupun assure mereka sekiranya ada apa-apa isu tentang anak yang mereka akan mendapat info tersebut daripada anda. Itu satu cara kita membina kepercayaan. So same thing, kita dengan anak-anak pun kita akan cakap benda yang kita boleh buat dan untuk ibu bapa kita cakap apa yang kita boleh buat. So when presenting the concern, kita selain daripada berkongsi masalah anak, yang terbaik adalah kita juga berkongsi strategi-strategi ataupun saya perasan Syafiq ada masalah ini dan saya sekarang ni sedang cuba buat ni. Jadi kita nampak bahawa dia tidak bergantung sebab kadang-kadang untuk ibu bapa juga dia tidak ada idea apa yang dia boleh buat. Jadi bila dia nampak yang itu seperti satu complain ataupun judgement, dia mungkin akan react kepada guru. Okay. So effective communication strategy, strategi komunikasi berkesan ini, dia mungkin verbal dan verbal ini dia mungkin formal dan informal. So bila informal ini dia berlaku apabila ibu bapa hantar anak ke sekolah ataupun ambil dari sekolah, ataupun yang lebih formal bila kita ada perjumpaan ibu bapa dan guru pada sesekian hari. Itu lebih formal tapi kedua-dua ini sama kepentingan dia. Bila intinya kita become very approachable. So you boleh bercakap dengan I, tidak semestinya memerlukan temu janji, tapi mungkin anda juga boleh berkongsi dengan family. Hari ini saya tidak ada kelapangan tapi saya boleh berjumpa atau berbincang pada sekian-sekian hari. Jadi kita boleh keep the communication channel open dan tidak ada tekanan kepada masing-masing bahawa saya nak jumpa anda sekarang. Itu yang menyebabkan mengapa susah dan kadang-kadang ibu bapa ataupun guru-guru masing-masing tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Pada masa yang sama, walaupun saya cakap written communication ni one way, dia still ada kegunaan dia. Sebab kegunaannya ialah kita boleh buat dalam newsletter dan kita boleh letak banyak makluman dan makluman tentang kelas, makluman tentang sekolah di satu newsletter itu. Jadi teruskan dan bila kita menulis written komunikasi ini, apa yang penting ialah kita lihat cara kita menulis itu, adakah kita menulis dengan bahasa yang loving message as in like we are concerned about your child or your child is doing this. So adakah ayat yang kita gunakan anak anda telah dijumpai ataupun ditemui sedang so kita adakah nada itu jenis yang menuduh ataupun jenis yang kita risau. So that's very important ataupun sebenarnya kita boleh buat open bahawa kita menjemput parents untuk datang berbincang sebab di hospital kebanyakan masa apa yang berlaku ialah kita juga cuba berurusan dengan sekolah, pada masa yang sama kita cuba memperkasakan ibu bapa kita untuk berbincang dengan pihak sekolah. Dan kadang-kadang kita lihat ibu bapa kita was-was untuk bercakap ataupun berbincang dengan pihak sekolah sebab dilihat ataupun dirasakan pihak sekolah itu pihak authority, pihak yang berkuasa. So dia tidak pasti bagaimana untuk approach. Mungkin juga pada masa persekolahan atau zaman persekolahan dulu, ibu bapa itu sendiri tidak mempunyai hubungan yang bukan intimate tapi rapat dengan cikgu-cikgu mereka. Jadi mereka melihat itu sebagai satu barrier untuk dia berkomunikasi. So kita kena faham lah dan that's why on the parents, on the teachers part cikgu-cikgu boleh buat outreach supaya cikgu-cikgu lah
bincang ataupun bertanya dahulu supaya mereka rasa lebih selesa dan dapat berkomunikasi. Dalam zaman moden sekarang ni, kita tidak dapat larilah daripada electronic communication, sama ada webmail, email ke website. Tetapi yang lebih mencabar kalau kita menggunakan phone ataupun WhatsApp, sebab kadang-kadang dia tidak mengikut masa, bukan waktu pekerja kita dan di luar waktu pekerja. So kita kena tengoklah mendapatkan balance dia, bagaimana kita still nak open tapi tak ada open sampai hidup you pun terganggu. So that is actually the challenge. So communicate early from the beginning apa yang okay, so that parents tahu, ataupun bagi tahu saya akan I'll get back to you tomorrow morning, nanti saya akan bincang balik hari Isnin nanti. So that dia tidak tergantung. Okay. So bila kita ongoing parent-teacher communication ni, jadi memang baguslah. So kalau dalam keadaan COVID dan sebagainya, keadaan telah pun banyak perubahan. So parents mungkin kadang-kadang tidak tahu cara yang betul ataupun yang sepatutnya. Jadi bila cikgu memberikan option kepada mereka, ya, memberikan option kepada mereka, is pause, is it going on? Maka mereka dapat memilih apa yang sesuai, ya, sebab guru-guru kita faham bahawa ibu bapa kita mungkin banyak jenis kerja. Ada yang kerja waktu pejabat, ada yang kerja shift, ada yang kerja outstation. Jadi banyak, ya, yang mungkin menyebabkan komunikasi itu susah, dan juga menceritakan mengapa keadaan di rumah itu juga susah. Okay. So berkongsi sekiranya ada sebarang komen positif yang anda ada. Sebab saya rasa mungkin itu cara orang Asia untuk berkongsi benda yang baik tu, dia rasa membangga diri. Jadi banyak yang rasa rendah diri itu tak payah nak membesar-besarkan. Tapi kita tidak perlu membesar-besarkan. Kita just cakap apa yang betul. So state the fact. Ya, so apa yang anak murid kita berjaya buat, dan itulah pencapaian dia. Supaya bila kita cakap di depan anak murid kita dan didengar, ya, oleh mereka, jadi itu yang boleh membantu, ya, confidence level mereka. Sebab kalau kita cakap yang buruk di depan tapi yang baik kita cakap di belakang, sembunyi ataupun kita kurang, jadi persepsi ataupun self development dia banyak berfokuskan apa yang dia tidak boleh dan bukannya apa yang dia dapat. Alright. Dan sekiranya ada sesi conference ibu bapa dan guru, maka di situ adalah satu peluang untuk kita sama-sama merangka ataupun membuat keputusan arah tuju anak tersebut. Dan bukannya sekadar penilaian ataupun mempersoalkan apa yang telah berlaku. Yeah. So if you make it a goal making, so dia set the stage untuk ibu bapa dan juga guru bekerjasama untuk menuju ke arah yang sama. Yeah. So be proactive. Yeah. So kalau ada terasa sesuatu yang merisaukan guru, itu juga satu yang boleh dikomunikasi. Jadi bila ibu bapa dan guru berkomunikasi, dia bukan sekadar tentang grade sekolah, dia bukan sekadar masalah tingkah laku anak, tetapi segala jenis komunikasi yang berkait dengan anak tersebut, supaya kita dapat sama-sama cooperate to find something that works, a solution. Jadi segala usaha ini patut kita tulis dan kita make note, sebab tiap-tiap keluarga adalah lain, dan sekiranya boleh kita dokumentkan, boleh kita tahu untuk keluarga ini cara komunikasi yang paling sesuai dan paling baik. Yeah. So in that way you become more flexible and also more responsive. Yang kita rasa berkesan adalah komunikasi yang responsif dan bukan reaktif. Bila reaktif ialah kita
lebih mengikut emosi dan in that moment. Dan kalau responsif ini kita melihat kepada keperluan apa sebenarnya isu atau permasalahan di sebalik ini. Okay, so harap di situ saya sempatlah kupas sedikit sebanyak tentang bagaimana nak menjadikan sekolah itu mesra anak dari segi komunikasi antara guru dan ibu bapa. Okay. Okey, terima kasih kepada Dr. Yang ya kerana telah berkongsi maklumat ya yang juga sangat bermanfaat. Jadi saya summarize sikit ya, Dr. Yang ada maklumkan sebenarnya child friendly school model ni bukanlah baru ya. Kalau ikutkan UNICEF, ia telah wujud sejak tahun 1999. Dan seperti yang telah dimaklumkan oleh Datuk Noriah juga ya, Dr. Yang juga maklum yang perkembangan apa yang kena fokus adalah perkembangan kanak-kanak itu dan berpusatkan murid itu sendiri ya. Dan untuk mendapatkan komunikasi yang berkesan, maka komunikasi itu perlulah dilakukan secara berkala, perlulah dua hala, perlulah ada elemen empathy dan juga berasaskan perhubungan yang ada elemen kepercayaannya, iaitu ada trusting relationship between the parent and the teacher ya. Jadi terima kasih ya Dr. Yang ya atas perkongsian ilmu tadi.